A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murtada Dakwah Center, sebuah pusat komuniti Islam ulung yang dinamik, mengimarahkan fungsi masjid 24 jam sebagai aset ekosistemnya. Memecah stereotip masjid, Murtada Dakwah Center mendominasi trend dengan mewujudkan hub gaya hidup sunnah, dilengkapi stadium isukan, taman permainan kanak-kanak dalam masjid, kapsul hotel dan rumah kucing. Bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah Darul Aman 2030 Murtada Dakwah Center. Di sini kecintaan Islami bermula. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita, memberikan kemudahan untuk kita terus hidup di dalam dunia ini dalam masa yang sama untuk kita menambah lipat kali gandakan lagi kita punya mutu kualiti ibadah kita agar ini menjadi bekalan dan juga untuk sebagai saham pahala untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di negara akhirat kelak. Alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Allah mempertemukan kita pada pagi ini di dalam halaqah di dalam taman-taman syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menjadi asbab dipermudahkan segala urusan dan juga pekerjaan kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk edisi 14 Disember 2022 bersamaan 19 Jamidul Awal 1444 Hijrah. Alhamdulillah, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kita membawakan topik-topik perbincangan, tajuk-tajuk yang cukup penting untuk kita sama-sama fahami, sama-sama kita tambahkan juga lipat kali gandakan ilmunya. Dan juga pada pagi ini menerusi silibus fiqh, kita akan sama-sama mempelajari salah satu benda yang cukup penting, aspek kehidupan kita. Kita ini manusia, sudah semestinya kita tidak lari daripada sifat lupa. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan mempelajari tentang topik berkaitan dengan hukum hakam terlupa. Dan insya-Allah sidang penonton sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini bagi menjawab setiap soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat sekalian, bersama dengan saya salah seorang tokoh dan juga ilmuwan yang merupakan salah satu bidang dan juga aspeknya iaitu berkaitan dengan fiqh. Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif kita bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Datuk? Baik. Alhamdulillah. Sama kita ni Ustaz, lebih kurang kebetulan hari ni kebetulan pula kita. Alhamdulillah. Jadi sidang sekalian, seperti biasa ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi jom sama-sama, kita lagi permulaannya ni, kita tekan butang kongsi tu, kita ajak ramai-ramai untuk ambil ilmu berkaitan dengan hukum hakam terlupa kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya, sebagai mukadimah Ustaz, manusia ni tak lari daripada sifat lupa ni Ustaz. Jadi kenapa Islam itu menggariskan hukum hakam berkaitan dengan terlupa ni Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati adinda saya Da'i Luqman, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Nabi SAW sebut dalam suatu hadis, yang mana hadis ini merupakan hadis hasan. Kata Nabi SAW, Inna Allah tajawaza an ummati al-qata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Atau kama qal. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni dia tajawaza an ummati. Allah ampunkan, Allah maafkan
kepada umat-umatnya yang tersilap. Bila dia buat sesuatu, dia tersilap. Bila tersilap, maka dia termasuk daripada orang yang terampun daripada perbuatan tersebut. Yang kedua, al-khata'. Bila dia buat benda tu tersalah buat, tersalah masuk bilik, tersalah tengok aurat, tersalah buat tu, tersalah macam-macam lah, tersalah, dia panggil tersalah. Bila tersalah itu, insya-Allah dia tidak berdosa. Dia baca Quran, dia tersalah baca, tersalah, maka tidak menyebabkan solat ni batal. Dia tersalah bacaan panjang pendek, tak menyebabkan dia tu berdosa kerana baca Quran dalam keadaan salah. Tapi kalau dia sengaja buat salah, itu berdosa. Nombor 3, yang dipaksa kepadanya. Bila dia dipaksa buat, dia tak nak buat tapi dipaksa, terpaksa, memang diarah buat dan dia tak boleh elak benda tu, maka dia tak termasuk daripada orang yang berdosa. Oleh kerana itu, Imam Abdul Rahman As-Sa'di dia buat satu syair ataupun bait yang cukup cantik untuk kita faham, ya, yang kata Imam Abdul Rahman As-Sa'di, al-khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu lakin ma'al itlafi yasbutul badlu wa yantafil ta'thimu anhu waz-zalalu. Kata Abdul Rahman Sa'di, dia simpulkan daripada hadis Nabi, daripada Al-Quranul Karim, salah, terpaksa ataupun terlupa, semua itu akan menyebabkan kita ini selamat daripada dosa dan telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, kena ingat, namun begitu, sekiranya berlaku al-itlaf, bila kita buat kesilapan, terlanggar kereta orang, kita tersilap, adakah kita tak payah bayar kereta tu? Kena bayar. Tu dia kata Syekh, lakin ma'al itlafi yasbutul badalu, kita wajib ganti balik. Kerana apa? Kerana itu adalah hak manusia. Jadi kalau katakan saya tersilap ambil pen orang, tersilap ambil pen orang, ambil pen da'i, saya bawa balik, tiba-tiba pen tu hilang, entah mana pergi dah, maka saya tak berdosa. Saya bukan mencuri, saya tak akan kena potong tangan sebab saya tak mencuri pun. Saya tersilap ambil, cuma dia hilang. Bila hilang, saya kena bayar balik tak? Kena bayar balik, kerana ia adalah merupakan hak milik orang lain yang kita kena ganti balik. Wallahu alam. InsyaAllah. Jadi terlupa, tersilap dan juga tersalah itu ataupun dengan terpaksa itu mengangkat dosa seseorang itu dan juga diampunkan oleh Allah SWT. Jadi itu sebagai permulaan yang cukup baik untuk kita sama-sama bincangkan pada pagi ini. Jadi insyaAllah sidang betul sekalian, kita nak raikan soalan yang pertama, Doktor, daripada sahabat penanya kita di Facebook, iaitu daripada Puan Ram Desaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk dan Da'i Luqman, Assalamualaikum warahmatullahi. Sedikit petikan dalam surah Al-Baqarah ayat 286, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan ayat ini? Adakah manusia sering melakukan kesalahan atau kesilapan dalam beramal ibadat kerana sifat lupa? Mohon penjelasan Doktor. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Doktor. Baik, ayat ini berbunyi Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah kau, kata Allah Azza wa Jalla, la tu'akhizna, jangan kau hisab kami atas perbuatan-perbuatan kami yang disebabkan lupa dan disebabkan kesilapan. Manusia ni, tuan-tuan dan puan, dia tidak akan sempurna 100%. Yang sempurna ni Nabi Muhammad SAW. Yang tidak boleh kita nak samakan kita ni dengan Nabi, ya, kerana Nabi itu maqamnya yang sangat tinggi. Namun Allah Ta'ala ni dia sayang kat kita. Kalau katakanlah Allah ni tak sayang kita, setiap benda yang kita buat, silap ke, salah ke, lupa ke, kena paksa ke, kita tak reda ke, kita akan tanggung dosa tersebut. Tak? Disebabkan lupanya manusia ni. Oleh kerana itu Allah jadikan kita ni manusia yang sentiasa ditunjukkan arahnya, iaitu dengan Al-Quran, dengan sunnah. Sebab manusia ni pelupa. Tu sebab macam kita ni bila ada rezeki, duit lebih sikit, alhamdulillah, Allah bagi nikmat lebih, kita mula terlupa dan alpa. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala sebut, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi. Bila kamu diberikan nikmat, dibukakan rezeki kepada kamu,
kamu mulalah alpa kepada aku. Kamu mulalah jadi lupa terhadap nikmat yang aku bagi. Mulalah kau lupa bahawa semua tu aku bagi pinjam saja. Nampak tak? Manusia ni sifatnya pelupa. Bila sifat pelupa, Allah Ta'ala dia tak hisap kita disebabkan lupa tu. Sebab itu fitrah manusia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Manusia ni akan ada sifat lupa. Tambah-tambah bila kita sudah meningkat usia. Ya, bukan saja nama kita, nama bini pun lupa kadang-kadang. Pernah sekali tu orang pergi Mekah. Ni yang cerita kat saya ni sahabat baik saya lah, Ustaz Abdullah Khairi. Dia cerita dia pergi Mekah, jumpa seorang pakcik. Oi, umur 70 lebih, pergi umrah dengan Ustaz Allah ni. Ustaz Allah ni orang tua-tua suka ke dia. Duduk lepak tu kata, dia panggil bini dia. Yang, nak air yang, ambil air yang. Terkejutlah apa nama Ustaz. Kata, pakcik, tua-tua pun panggil lagi no. Yang ni kata. Dia pun jawab, dia kata memang kena panggil yang, aku pun tak ingat nama dia dah. Tapi nak bagi tahu bila dah usia kita dah meningkat, banyak benda kita lupa. Nyanyuk tu penyakit tua. Disebabkan lupa, disebabkan kita dah tak ingat apa. Oleh kerana itu Allah Ta'ala tidak akan hisap atas kesilapan-kesilapan yang kita buat tanpa sedar. Disebabkan silap, salah dan juga terpaksa. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi itulah sifat manusia, iaitu pelupa. Jadi Allah Taala memaafkan juga mengampunkan dosa bagi orang melakukan suatu perkara itu sebab dengan terlupanya, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada Puan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Doktor dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang sepatutnya kita ucapkan ketika kita terlupa akan sesuatu perkara? Bagaimana pula hukum jika kita berkata saya lupa Al-Quran? Adakah ianya berdosa atau bagaimanakah? Mohon Ustaz kongsikan ilmunya. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Okey, sekarang ni ada beberapa hukum, banyak juga dia tanya tu. Apa nak sebut bila kita terlupa? Macam-macam kaedah. Ada ulama kata kalau kita terlupa, banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun saya, memang kita amalkan. Bila kita terlupa, Allahumma salli ala Muhammad, mana pula letakkan kunci tadi. Contoh kan, macam tadi saya nak keluar rumah. Bayanglah pukul 5 pagi keluar dari rumah kan. Cari barang yang saya nak bawa ke pejabat terus. Saya lupa kat mana saya letak. Padahal bersama dengan saya pukul 10 malam semalam. Kat mana saya letak? Cari tak jumpa. Kat meja tak ada, kat katil tak ada, dekat bilik bacaan saya pun tak ada. Ya Allah ya Tuhan. Selawat Allah Muhammad, Allah Muhammad. Lah, rupanya ada dalam poket baju Melayu. Ada dalam lemari. Jadi maknanya selawat tu juga insya-Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ingat balik kat mana barang kita letak tu. Itu salah satu. Kadang-kadang diajar juga oleh para ulama agar kita membaca doa-doa tertentu, antaranya subhanallazi la yansa, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tidak lupa. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tidak lupa. Kita doa ya Allah, dia ada matan dia, tapi lupa pula tadi. Subhanallah la yanamu wa la yashu tu. Itu pun boleh juga. Subhanallazi la yanamu wa la yashu. Itu pun boleh juga. Jadi kita baca doa-doa yang mengatakan bahawa kita ni manusia dan kita hamba, kita makhluk yang tak lupa hanya Khalik, pencipta. Jadi kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ingat kembali apa yang telah kita lupa. Itu antara amalan-amalan yang diajar oleh para ulama. Cuma kalau kita terlupa baca Quran, adakah kita berdosa? Kalau kita penghafaz Al-Quran, penghafaz Al-Quran dia ada tanggungjawab dia. Apa perlu kita buat? Iaitu kita kena ulang Quran itu satu hari berapa kali? 3 kali, 3 juzuk contoh. 3 juzuk sehari, 4 juzuk sehari, 5 juzuk sehari. Dia patutnya bila dia hafaz Quran, secara automatik dia telah berjanji untuk menjaga Al-Quran itu dalam hafazannya. Maka dia wajib mengulangi Al-Quran itu agar tidak lupa. Ini pandangan ini dipegang oleh Syekh Quraim Rajih, seorang ulama Al-Quran di Syria, Syam. Dikenali sebagai Qurra' Syam. Yes, pembaca Al-Quran daripada Nabi sampai ke beliau secara tartil. Ya, secara sampai ya. Maknanya dia ada turutan.
Bayangkan dia kata, bila kita dah menghafaz, kita dah berjanji untuk menjaga Quran ini, kita wajib menghafaznya. Dan menjaganya dan ulangnya secara istiqamah setiap hari berapa kali yang kita kena buat. Kalau dah ulang tiap-tiap hari, terlupa juga, kita tak berdosa dah. Sebab apa? Kita dah usaha, tapi kita terlupa juga. Itu tak apa. Tapi isu dia sekarang, kita hafaz. Tapi bila dah hafaz, kita tak ulang. Oh, janganlah ya Allah ya Tuhan. Memang ada syair Arab dijelaskan bahawa Al-Quran ini lebih manja, lebih cemburu daripada perempuan. Kamu tak ulang dia tak ulang kamu. Dia tak ingat pada kamu. Bayangkan kita hafaz, senang. Tapi nak ulang tu payah. Ingat, bila kita dah hafaz, kita terlupa, lupa nak ulang balik tu payah. Allah, dia pelik. Memang Quran tu pelik, sebab saya juga antara yang hafaz Al-Quran, ya. Bila kita nak ulang balik, itu satu dugaan yang agak besar. Jadi itu sebabnya kalau kita sengaja tak ulang, kita sengaja main-main, kita berdosa. Tapi kalau kita tak sengaja lupa, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa tak ada masalah. Jadi ini juga satu peringatanlah untuk mereka yang menghafaz Al-Quran untuk sentiasa mengulang agar tidak terlupa Al-Quran itu daripada ingatan kita, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, banyak lagi kita akan buatkan, banyak lagi yang kita akan kupas berkaitan dengan hukum hakam terlupa. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan tiru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Edisi pada kali ini kita membincangkan topik berkaitan dengan hukum hakam terlupa. Salah satu perkara yang tak boleh lari daripada kita ni, sifat manusia itu sudah semestinya mudah untuk terlupa. Jadi pada pagi ini kita nak melihat apakah di antara hukum hakam di sebalik sifat kita yang pelupa ini, insya-Allah akan merungkaikan banyak kekusutan dan juga kekeliruan kita selama ini. Apa perlu kita lakukan sekiranya kita terlupa dalam setiap ibadat yang kita lakukan, insya-Allah akan terjawab di dalam edisi pada kali ini, insya-Allah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Kepada sahabat-sahabat penonton, saudara serumpun yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa, jangan lupa untuk sama-sama kita kongsikan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayuh sama-sama kita sebar luaskan ilmu berkaitan dengan hukum hakam terlupa ini kepada seramai yang boleh, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan soalan yang berikutnya daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa sering dikaitkan dengan semut. Sering kita dengar ungkapan, kau ni banyak makan semut sebab tu pelupa. Adakah ianya hanya mitos atau ada kebenarannya? Dan soalan kedua, adakah kerap lupa berpunca dari ubatan yang diambil dalam jumlah yang banyak setiap hari? Dan adakah lupa juga boleh menyumbang kepada nyanyuk? #biar tahu jangan keliru. Terima kasih atas perkongsian. Silakan Datuk. Okey, sekarang ni tidak ada pun satu dalil daripada Quran atau hadis apabila kamu makan semut atau banyak makan semut, tertelan semut ya, menyebabkan ingatan kita jadi lemah. Jadi oleh sebab itu kita tidak boleh nak mengatakan sesuatu yang sebegitu, sehinggalah kita mengkaji dan buat kajian-kajian saintifik. Jadi kita kena minta lah, kena baca banyak sikit jurnal-jurnal, banyak kajian-kajian perlu dibuat, sama ada makan semut itu boleh menyebabkan orang tu mudah lupa dan sebagainya. Sekarang ni orang tak makan semut pun memang sifat dia akan jadi pelupa, sebab itu sifat manusia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan tentang adakah kerap berpunca makan ubat ni, ini saya pun tak pasti. Perkara ini dia lebih kepada saintifik, perubatan ya, pharmaceutical. Jadi untuk tahu perkara tersebut, dia kenalah buat kajian, kena lebihkan pembacaan, tengok apa pandangan ulama dan juga pakar-pakar yang faham tentang ubat-ubatan ini, adakah ia memberi kesan kepada seseorang itu apabila dia banyak makan ubat. Wallahualam, saya tak boleh nak jawab kerana ia melibatkan
kajian-kajian saintifik. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan pada Muhammad Faizal tersebut. Nak tahu dengan lebih lanjut, perlulah dirujuk kepada pakar-pakar perubatan, insyaAllah. Jadi jom kita nak terus raikan soalan berikutnya dengan meraikan pemanggil talian. Assalamualaikum, sahabat talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan Datuk Dr. Izhar Arif Muhammad Kasim. Saya Umar Abdul Majid dari Felda, Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Datuk dan Dr. Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah saya sihat. Keadaan di Pekan okey tak banjir ya? Setakat ni ada sikit-sikit lah, belum lah kata besar. Ada juga di kampung-kampung di dalam pekan ni lah. Ya, insyaAllah silakan dengan soalan pagi ni Tuan Haji Omar, insyaAllah. Ya, jadi soalan saya begini, Datuk ya. Datuk biasalah kita ni terlupa ni, lagi-lagi lah di warga emas, bukan kata orang lah. Saya sendiri pun Datuk lupa juga. Kadang-kadang letak tempat lain, cari tempat lain pun ada. Ni dalam sembahyang pun ada Datuk. Kadang-kadang sembahyang Zuhur 3 ke 4 tadi. 3 ke 4 tadi, dah tak ingat lah apa benda ni. Jadi soalan saya, apakah terlupa kita ni ada kaitan dengan hasutan ke ataupun bagaimana Datuk daripada iblis ni, ataupun mainan iblis ke macam mana ke? Sedangkan kadang-kadang kita terlupa kunci kereta, tapi bila sembahyang ingat pula tadi, dekat situ padahal cari dah 2 jam 3 jam tadi tak ingat-ingat, tapi bila sembahyang ingat pula dah. Jadi apakah ini ada hubung kaitnya dengan gangguan syaitan ke bagaimana ke sikap terlupa kita ni doktor? Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlupa dengan hasutan syaitan. Dia ada 2 benda yang kita kena faham. Fitrah manusia pelupa. Sebab itu Nabi SAW jelaskan dalam hadis tadi, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan, ya. Allah itu dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tidak hisap atas sesuatu perbuatan yang kita buat disebabkan terlupa ataupun tersilap atau terpaksa buat atau dipaksa buat oleh seseorang yang kita pun tak suka. Nampak? Itu sifat. Itu fitrah yang Allah bagi pada manusia. Sifat pelupa. Tapi was-was 2. Sifat yang kedua. Sifat was-was ini datang daripada syaitan. Itu sebabnya Allah Ta'ala disebut dalam Quran. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan was-was. Sifat was-was ini dia bukan lupa. Dia jadi macam ada wuduk. Dia sengaja benda tu datang. Ini adalah gangguan daripada syaitan. Oleh sebab itu iblis nak bagi kita ini tak khusyuk dalam solat, tak khusyuk tengah tawaf. Ini pun satu hal juga. Tengah tawaf tu aku ni 5 ke 6 ke 5 ke 6 ke, padahal kita dah tahu itu adalah 5 atau 6. Tapi dia sengaja datang menyebabkan asalnya 5, yakin 5 dah jadi tak yakin pada 5, jadi 6 pula. Dah yakin pada 6 tak jadi pula 5 pula. Lah ulama ajar macam mana kalau kita dah terwaswas macam tu, dah jadi waswas macam tu, jangan kamu layan. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Bila dah yakin, ia tidak boleh menggusarkan bila kita yakin, keyakinan itu tak boleh diganggu kacau, gugat oleh waswas. Maka apa yang perlu buat? Kita ambil angka yang paling kecil. Kalau kita semayang 4 ke 3, 3 ke 4 semayang Zuhur, 4 ke 3, 3 ke 4, asalnya yakin dah 3, tapi dah jadi 4 pula. Lepas tu yakin 4 jadi 3 balik. Itu was-was namanya tu. Jadi macam mana nak buat? Ambil minimum punya angka. Jadi kalau 4 ke 3, 3 ke 4, ambil 3. Bila ambil 3, yakin bahawa ini adalah rakaat yang ketiga. Kalau betul tengok CCTV, kita ada CCTV kan? Tengok CCTV, aku sembahyang 5 rakaat. Tak apa, sebab kita masa tu kita terlupa dan ada was-was, gangguan iblis untuk merosakkan kita bila sembahyang, maka tak ada masalah, sembahyang kita sah. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi tu kepentingannya kita dalam yakin tu, tambah-tambah juga Ustaz dalam bab berwuduk tu. Bila mana tak yakin tu sampai mana menjadi pembaziran pula Ustaz kan dalam berwuduk tu. Jadi tu kita akan jawab sebentar lagi. Namun sebelum tu kita nak raikan pemanggil talian yang berikutnya Ustaz, iaitu siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ilyas daripada Hitam, Penang. Ya, Tuan Ilyas, kita apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni. Tanya juga Datuk Ustaz juga sihat ya. Baik. Soalan saya begini, dengan satu peribahasa mengatakan kacang merupakan kulit ni. Jadi bagaimanakah lupa dalam keadaan ini? Ada satu kisah Qarun memohon daripada Nabi Allah Musa
daripada miskin menjadi kaya dan tiba-tiba menjadi lupa kepada Allah langsung. Yang itu pertama. Yang keduanya, adakah sifat lupa ni juga boleh timbul daripada sifat sombong dan juga menjadi kaya dengan tiba-tiba hilang sifat kepada Allah, taatan kepada Allah. Dan ada juga, adakah soalan ketiga ni, lupa ni dikaitkan dengan orang Melayu. Jika banyak dikatakan Melayu mudah lupa, Melayu nyanyuk, dan juga ada juga mengatakan Melayu ni latah. Itu saja. Minta pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ilyas. Dua soalan yang cukup menarik untuk sama-sama kita kupas. Yang pertama tentang kacang lupakan kulit. Yang keduanya, adakah budaya lupa ni hanya pada orang Melayu kita aja? Doktor, silakan. Okey, satu berkaitan dengan kacang lupakan kulit. Itu bukan lupa. Itu wajar. Kalau orang Penang kata wajar. Sebab apa? Sebab nikmat yang Allah bagi, Allah dah bagi segala-gala kepada kita. Lepas tu kita jadi rasa macam tu kita punya. Ini dia panggil kacang lupakan kulit. Tak sama dengan lupa yang Nabi sebut, yang Allah bagi tahu tadi. Ya, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hisap kami atas perkara yang kami lupa. Ya, kami lupa semayang, terlupa semayang, bukan sengaja buat lupa, bukan tak mau semayang, terlupa sungguh. Terlupa tempat, terlupa berwudu, ya, terlupa puasa, terlupa berbuka puasa, macam-macam lah kan. Itu terlupa. Bila ada terlupa tu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kau sengaja melupai Allah Azza wa Jalla, kau berdosa. Itu yang ayat yang saya bacakan tadi, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Manusia ni bila saja diberikan nikmat kepadanya, dia mula ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Ingkar dia inilah yang dinamakan lupa kulit. Kacang lupakan kulit. Kita ni kacang, kita lupa nikmat yang Allah bagi kepada kita itu. Kacang, kulit yang tutup kita, kulit yang jaga kita, kulit yang bagikan kita ni alhamdulillah selamat dalam tu. Tiba-tiba bila kita keluar kita lupa. Begitulah lebih kurang kau cerita untuk budak-budak kan. Tapi nak bagi tahu, itulah dia. Kita ni Allah dah bagi nikmat, Allah dah bagi kaya, Allah dah bagi rezeki, Allah dah bagi ilmu, Allah dah bagi sombong. Itulah puncanya Allah laknat kita disebabkan takbur. Itu dipanggil kacang lupakan kulit. Yang kedua tadi, adakah kita lupa itu hanya disandarkan kepada orang Melayu saja? Tak boleh nak cakap macam tu. Saya ada kawan mamak ramai kot. Mamak Penang, mamak KL, mamak Kedah semua ada. Depa pun pelupa. Patut janji lain bagi lain. Lupa ni dia bukan kira orang Arab, orang Melayu saja. Orang Melayu pun lupa, orang India pun lupa, mamak pun lupa. Orang Cina kemarin saya sembang kawan saya Cina pun lupa juga. Jadi orang Arab lagi kuat lupa. Jadi maknanya tuan-tuan, kita kena ingat, lupa ini bukan pada kaum-kaum tertentu. Ya, bukan kepada warna kulit, bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi ia disandarkan kepada semua manusia yang lupa, yang bersifat makhluk. Pasti dia akan lupa, akan terlupa, dan kadang-kadang ada dalam kalangan mereka sengaja buat lupa. Wallahu a'lam. Sengaja buat lupa tu yang bahaya tu. Jadi saudara sekalian, banyak lagi kita nak bualkan berkaitan dengan hukum hakam terlupa ini, namun sebelum tu kita nak berhenti berjeda sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, senang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini setelah berjeda sebentar tadi di rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sama-sama menelusuri dan juga mendalami salah satu topik yang cukup penting untuk sama-sama kita fahami, iaitu berkaitan dengan hukum hakam terlupa. Bukan hanya berkaitan dengan ibadah, bahkan juga dengan kehidupan seharian kita. Sudah semestinya kita tidak pernah terlari daripada sifat lupa tersebut. Jadi apakah disebabkan sifat lupa itu kita dihukum ataupun tidak, itu semua kita akan bincangkan pada pagi ini dalam rancangan
perbincangan Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Hana Wanci. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya Doktor. Sekiranya dalam solat subuh terlupa doa kunut dan terlupa sujud sahwi, adakah boleh selepas bagi salam baru teringat terlupa buat sujud sahwi? Adakah boleh buat sujud sahwi ketika itu sebelum mengubah kedudukan? Mohon pencerahan Datuk. Terima kasih Datuk dan Da'i, sama-sama hashtag biar tahu jangan keliru. Tambahan sedikit Datuk pada soalan ni, iaitu berkaitan dengan kita dah tertinggal doa kunut tersebut, tapi kita sengaja buat lupa nak sujud sahwi. Adakah berdosa? Silakan Datuk. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi merupakan sunnah muakkadah. Apabila kita terlupa terlupa sunnah muakkadah, iaitu kunut tadi, maka kita disunatkan pula untuk sujud sahwi. Dia sujud sahwi ada sahwun, bukan sawi. Kalau sujud sahwi itu dia sujud sayur sawi. Dia jangan sebut biar betul. Sahwi, sujud sahwi. Kita disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau terlupa juga sujud sahwi dalam solat kita itu, pada rakaat terakhir ataupun duduk tahiyat akhir kita itu, maka ia tidak menyebabkan kita berdosa. Solat kita sah insya-Allah. Sebab sunnah kita tertinggal sunnah muakkadah saja. Yang tak bolehnya meninggalkan rukun solat. Itu tak boleh. Tapi kalau tertinggal sunat, kita ada galakan untuk sujud sahwi. Kalau sengaja tinggal pun, kalau sengaja tinggal pun, dia tidaklah membawa kepada batal solat. Cuma hukumnya makruh saja. Makruh. Jadi kalau tadi kita terlupa nak buat doa kunut, jangan pula kita terlupa saja buat lupa untuk melakukan sujud sahwi. Cuma tadi dia tanya, dia kata adakah kita boleh sujud selepas tahiyat? Mana dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah terlupa kita sujud sahwi. Jumhur ulama kata tak perlu, kerana sujud sahwi itu berlaku di dalam solat. Sujud sahwi berlaku di dalam solat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Puan Hana Wanci kita sebentar tadi. Jadi jom kita nak beralih ke soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil yang berikutnya. Kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Da'i Luqman, Kak Iyat sini, Nohayati Ismail dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Ya, Kak Iyat, apa khabar Kak Iyat? Alhamdulillah. Da'i sihat no? Ya, macam biasalah Kak Iyat. Jadi insya-Allah silakan Kak Iyat untuk soalan pagi ni. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan Kak Iyat, kadang kita dalam berbual, kadang kita berjanji Ustaz. Tapi bila kita ingatkan seseorang tentang janji yang dia buat, adakah waktu itu wajib atasnya untuk menunaikan janji tersebut? Dan dalam Islam, adakah ada kata-kata tentang janji-janji kosong Ustaz? Lagi satu Kak Iyat nak tanya, adakah janji kosong ini juga termasuk dalam golongan munafik Ustaz? Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iyat di atas soalan. Silakan Datuk. Okey. Apabila seseorang itu berjanji, dia wajib tunaikan janji tersebut. Sama ada janji itu dengan Allah, maka dia wajib tunaikan janji itu dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau janji dengan Allah, selalunya dia bersumpah dengan bernazar. Dia nazar untuk solat sunat 2 rakaat kalau dia dapat projek, contoh kan, maka dia sembahyang sunat 2 rakaat. Dia wajib sembahyang sunat 2 rakaat itu, dia kena tunaikan. Kalau dia kata, kalau katakan anak saya dapat A semua, dia nak pergi umrah pada tahun 2022, dia wajib tunaikan umrah dia pada tahun 2022, kerana itu janji dia dengan Allah Azza wa Jalla yang dia makan nazar. Janji dengan manusia wajib ditunaikan. Janji untuk untuk belanja, padahal belanja makan itu sunat, tetapi disebabkan dia berjanji, saya bersumpah dengan nama Allah, saya akan berjanji untuk untuk belanja kamu makan, maka dia wajib tunaikan kewajipan tersebut. Sebab apa? Dia dah berjanji, dah bersumpah dengan nama Allah nak belanja kita makan. Tapi bila dia dah banyak sangat berjanji, dia lupa, maka dia berdosa. Dan orang kena ingatkan dia. Bila orang ingatkan dia, dia wajib tunaikan segera janji tersebut agar tak masuk dalam golongan orang munafik. Sebab orang munafik sifatnya orang yang suka berjanji tetapi tak buat. Iza wa'ada akhlafa. Itu janji yang wajib ditunaikan. Kalau tidak, dia termasuk daripada orang yang munafik. Yang kedua,
dia panggil tadi janji capati. janji capati. Janji kosong. Janji kosong. Janji kosong tu dalam bahasa Melayu. Janji kosong dalam bahasa Arab dia panggil yaminul laghu. Dia bersumpah dengan nama Allah. Tapi sumpah itu tak dipakai. Ini untuk orang Arab selalunya. Orang Arab ni selalu dia suka sebut wallahi. Wallahi saya nak masuk bilik air. Wallahi aku nak minum. Wallahi aku nak makan. Wallahi aku ngantuk. Wallahi aja. Wallahi lah. Dia macam orang Kedah macam orang Kedah kan. Letih nak mampui semua. Letih nak mampui, lapak nak mampui. Semua mampui. Dia macam tu. Dia bukan maki orang, tapi jenis dia. Dia panggil takkid. Orang Arab ni macam tu. Ada setengah orang Arab wallahi ta'ban, wallahi. Semua wallahi. Dia bersumpah je kerja. Itu dia panggil wallahi ataupun sumpah kosong. Sumpah al-laghu. Itu pun hukumnya makruh. Ini kan pula kita duk berjanji dengan orang, lepas tu kita tak nak tunai. Itu tak boleh lah. Itu tak. Kalau janji dengan orang, kita janji nak buat sesuatu kepada orang, yang orang tu pun jangan-jangan dengan janji kita, maka itu dipanggil janji yang sebenar. Wallahualam. Jadi kena mengelakkan jugalah daripada melakukan janji-janji kosong, sebab dia punya hukum iaitu adalah makruh. Sebab bila mana melakukan benda tu selalu makruh, takut-takut menjadi haram pula ataupun dosa bagi kita, insya-Allah. Jadi terjawab soalan tersebut, kita beralih dengan pemanggil berikutnya, betul? Siapa talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa talian? Saya Rusmina. Rus. Rus, ya. Silakan soalan pagi ni, Puan Rus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, ada beberapa soalan daripada saya, insya-Allah. Yang pertama saya nak tanya, benarkah beberapa perkara yang kita buat ni boleh menyebabkan kita lupa dan ingatan kita tak jadi kuat lah. Nombor satu, dikatakan tak digalakkan makan kepala ikan. Yang kedua, tak digalakkan membaca nama-nama pada batu nisan. Dan juga tidak boleh selalu melihat buih-buih di laut. Dan lagi saya nak tanya, faktor pemakanan untuk menguatkan minda, terutama pada yang menghafal Al-Quran, pada anak-anak sekolah, dan juga kadang-kadang lupa ni juga faktor luaran yang kita tak tahu. Dan apakah amalan yang sebaik-baiknya, contohnya apa nak dibaca. Saya cakap terus terang lah, memang dalam solat tu lah nombor satu yang selalu lupa bacaan tu sebelum kita nak bersolat. Selain pada kita fokus lah, selain pada yang biasa kita buat lah. InsyaAllah. Itu saja soalan saya, Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih, Puan Ros. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua soalan. Yang pertama tentang kepala ikan dan juga lihat nama di batu nisan dan juga buih di lautan menyebabkan lupa. Itu semua khurafat. Tengok baca nama dekat batu nisan, lemah ingatan. Lepas tu tengok buih-buih di lautan, lemah ingatan. Habis Nabi SAW sebut yang kita ini bagaikan buih-buih di lautan tu, benar? Tak? Nabi kata kita ni rusaun ka rusa'is sail. Kita ni ramai orang Islam ni, tapi macam buih-buih di lautan. Nabi memberi perumpamaan. Hang tengoklah air tu kat laut tu, kan? Buih banyak gitu tu. Tu semua tu macam kamu lah. Buih yang tak boleh dapat faedah. Nak ambil wuduk tak boleh, mandi wajib dengan buih pun tak boleh. Tak ada faedah. Tu Nabi nak bagi tahu yang kita orang Islam ni lemah apabila kita tak bersatu padu. Nampak? Jadi tengok buih pun depa kata boleh lemahkan ingatan. Lepas tu satu lagi apa ni? Makan kepala ikan. Makan kepala ikan lemah ingatan. Sebenarnya nak makan kepala ikan. Betul. Ya, orang tua-tua dia kata hanya makan kepala ikan, lemah ingatan. Padahal orang tua tu kata itulah makanan, itulah kepala yang ada pun untuk aku makan lauk. Sebab badan semua anak bagi. Orang tua-tua dulu, badan ikan ni dia bagi anak-anak dulu. Depa ni kalau ikutkan anak, tulang pun gatah depa. Jadi dia kata hampa jangan makan kepala makan lemah ingatan. Depa anak habis makan semua, anak pun tak makan lah. Anak tak makan. Last kali dia ambil kepala tu dia makan, dia pecah-pecah kan dia makan. Allah, orang tua-tua dulu tak. Jadi benda-benda macam tu tidak ada kaitan ya, yang melihat nama di batu nisan tu je lah tu. Itu pun saya tak faham. Baca je lah Pi. Kita baca tengok, almarhum Da'i Luqman, contoh baca. Tu dia. Kita pun adakah baca itu menyebabkan kita lemah ingatan? Tak. Bahkan dari sudut orang kata apa? Dari sudut saintifik, orang yang banyak membaca, orang yang banyak menghafaz, orang yang banyak
menggunakan otak dia untuk kritis, dia susah untuk lupa. Bahkan dia lebih tajam ingatan dia. Itu sebab tadi dia tanya apa tips untuk tak lupa. Banyakkan menghafaz. Banyakkan menghafaz. Dia kata macam nak hafal macam kita lupa. Itu sebab bila kita lupa dia macam tu sebab ulama dia samakan ingatan ini bagaikan saif, bagaikan pedang. Bagaikan pisau. Lagi kau asah, lagi dia makin tajam. Jadi itu sebab dia pisau ni kalau tak diasah dia akan lumpuh, dia akan tumpul. Jadi kita kena asah selalu. Macam mana nak asah? Untuk tak lupa, kita banyak akan menghafaz. Lawan hafaz. Nak hafal apa? Takkan nak hafal benda tak faedah, nama arti jangan. Apa? Hafallah Al-Quran. Hafallah hadis yang pendek-pendek tu. Lawan. Hafal data-data. Ingat angka-angka. Dia akan menyebabkan ingatan kita insya-Allah kuat dan susah untuk kena penyakit nyanyuk. Allahu Akbar. Jadi soalan kedua tu tentang amalan. Kalau sebagai contoh nak solat ni tu utamanya Datuk. Macam mana tu? Untuk elakkan daripada kita terlupa bilangan rakaat sebagainya tu. Amalan sebelum kita nak melaksanakan solat. Apa perlu kita buat untuk memastikan yang kita bila semayang kita tak terlupa? Kita kena khusyuk. Alladzina hum fi solatihim khashi'un. Bila kau khusyuk, dia takkan terlupa. Dia isu lupa ni, bila hang semayang, hang duk teringat masak apa. Hang duk teringat nak makan apa. Hang duk teringat itu, ingat ini, dia akan lupa. Percaya dekat saya. Dia akan menyebabkan kita ini jadi lupa kerana kita duk ingat benda-benda lain. Kalau kamu fokus, takkan. Saya teringat dulu, pernah sekali terjumpa dalam satu program dengan almarhum Profesor Engku Aziz. Saya tanya satu rahsia, apa menyebabkan Engku Aziz sharp? Dia kata banyakkan membaca. Dan apabila kamu membaca, banyakkan menganalisa apa yang kamu baca. Dan cuba menghasilkan sesuatu yang baru daripada apa yang kamu baca. 3 benda. Nak bagi ingatan kita kuat, pertama banyakkan membaca. Yang kedua, analisa apa yang kamu baca. Yang ketiga, hasilkan benda baru daripada apa yang kamu baca. Masya Allah. Jadi itu nasihat yang cukup baik. Ya. Cuma saya nak tambah satu lagi, pesan Imam Syafi'i, untuk kita ini tak jadi pelupa, tak lemah ingatan, jangan tengok maksiat dan jangan suka tengok najis. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi 3 perkara untuk menguatkan ingatan, banyakkan baca, analisa apa yang dibaca dan juga hasilkan suatu benda yang baru daripada apa yang kita baca tersebut. InsyaAllah satu pesan daripada almarhum Engku Aziz yang kita akan sama-sama ambil sebagai satu pedoman kita insyaAllah. Jadi sebelum itu sekalian banyak lagi kita akan bualkan berkaitan dengan hukum akan terlupa. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil ilmu daripada yang berbagai al-fadil, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzat Arif kita berkaitan dengan hukum hakam terlupa. Mudah-mudahan dengan apa kita dapat ini memberikan satu pedoman lah, dan juga panduan kepada kita. Mungkin lepas ni pun kita ni tak akan terlari lah daripada sifat terlupa ini. Jadi kita sudah tahu apa yang perlu kita lakukan apabila kita terlupa di dalam satu perkara, insya-Allah. Jadi masih lagi kita berada dalam blok yang terakhir untuk di TV3 pada pagi ini. Jadi jom kita sama-sama teruskan lagi meraihkan soalan-soalan berikutnya daripada sahabat-sahabat kita. Dan soalan berikutnya daripada Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah sah ibadah bagi mereka yang melakukan dalam keadaan terlupa kerana sakit seperti serangan sawan, penyakit psikiatrik dan gangguan? Bagaimana ibadah bagi mereka yang lupa kerana pengsan, tidak sedarkan diri dan mengambil masa untuk kembali pulih? Sekian, terima kasih. Silakan Datuk. Adakah sah ibadat bagi mereka yang melakukan dalam keadaan terlupa kerana sakit seperti kena sawan, penyakit gangguan? Bagaimana ibadah bagi mereka yang lupa kerana pengsan? Okey.
Kalau dia dalam keadaan terlupa, tiba-tiba dia tengah semayang, dia pensan, ya, dia pensan, maka solat dia kira Tak sah. batal. Batal. Apa perlu dia buat? Dia sembahyang balik kalau dalam waktu. Kalau dia sedar dalam waktu. Kalau dia sedar selepas waktu, dia kena qada. Dia wajib qada sembahyang yang dia tinggalkan. Bagi orang yang kena sawan, penyakit, lupa dan sebagainya, ketika dia melakukan ibadah sama juga. Dia kena ulang balik sembahyang dia. Ya, katakan tengah tawaf, tiba-tiba dia kena sawan. Dia kena ulang balik tawaf dia. Sebab apa? Dia tak tahu dia ni buat apa yang dia buat, dia tak tahu, dia tak sedar diri masa tu. Ya, ataupun masa dia tengah sembahyang dia kena sawan, maka dia kena ulang balik sembahyang dia. Kalau dalam waktu tempoh waktu solat tersebut. Tapi kalau katakan dah habis masa, dah habis tempoh, maka dia wajib qada. Itu bagi orang yang ada masalah lah. Jadi insya-Allah Tapi itu kedua-dua keadaan itu mereka tak berdosa. tidak berdosa disebabkan oleh lupa dan juga tak sedarkan diri. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan daripada saudari Hidayah kita, insyaAllah. Jadi kita nak beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil yang berikutnya di talian. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Ya Haji Ismail, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Silakan Haji Ismail, kita dengan soalan. Okey, Assalamualaikum Datuk. Salam. Okey, soalan saya ini ada dua soalan ringkas saya tanya. Adakah sifat terlupa ini satu simptom ataupun penyakit? Yang kedua, apakah kesan negatif sikap terlupa kepada diri, terutamanya dalam ibadah solat? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan berkaitan dengan adakah lupa ini sifat atau penyakit, dan yang keduanya adalah bila mana dalam solat apa boleh lakukan bila lupa. Silakan. Okey, adakah lupa itu dia termasuk daripada penyakit? Penyakit ni akan jadi apabila kena penyakit haram. Haram ni penyakit tua. Bila kena penyakit tua, itu penyakit. Tapi kalau lupa, jadi pelupa, terlupa, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, itu dipanggil sifat fitrah manusia. Jadi kalau katakan dalam keadaan fitrah ini Allah maafkan, dan dalam keadaan kita kena penyakit pun Allah maafkan. Kita tak berdosa, cuma kita wajib qada semayang-semayang, puasa-puasa yang kita lupa itu setelah kita ingat kembali. Kalau kita sakit lah. Kalau kita orang kata apa tak sakit pun, hanya dia datang kadang-kadang terlupa semayang, dia biasalah kadang-kadang dia biasa semayang awal waktu. Selalu semayang awal waktu. Pergi surau pula, pergi masjid pula. Kebetulan pada hari tersebut dia ni meeting ni panjang. Bila meeting panjang, dalam kepala dia, dalam otak dia selalu dia akan ingat, aku dah semayang dah. Sebab dia selalu bila azan dia akan semayang. Tiba-tiba hari tu dia meeting terlewat. Habis meeting masjid dalam waktu Zuhur. Lepas asar baru dia teringat. Masa semayang asar kat masjid tu, aku tadi semayang tak Zuhur. Rupa-rupanya cek dia tak semayang. Maka dia wajib qada Zuhur dia tadi, dan dia tak berdosa kerana dia lupa. Jadi ini menunjukkan bahawa orang yang terlupa, orang yang kena penyakit lupa seperti contoh haram ataupun penyakit tua, mereka tidak berdosa, cuma mereka ada tanggungjawab yang mereka kena tunaikan sebagai qada apabila mereka sedar kembali. Yang berdosanya apabila kau sengaja buat lupa. Jadi oleh kerana itu, setelah kita ini pilihan raya yang ke-15, ya, ahli-ahli politik yang telah berjanji kepada rakyat dengan manifesto, maka wajib ke atas mereka menunaikan tanggungjawab tersebut, kerana itu adalah taburan-taburan janji, sumpah-sumpah yang telah kalian lakukan ketika pilihan raya, dan telah memberikan keyakinan kepada rakyat untuk memilih kita. Jadi sekarang ni bila kita dah naik jadi kepimpinan, kita wajib berusaha untuk tunaikan tanggungjawab yang telah kita janjikan kepada rakyat, tanpa kompromi. Kalau tidak, jawablah kita di akhirat, sebab kita berjanji dengan rakyat Malaysia. Wallahu a'lam. Terlupa dimaafkan, tapi kalau buat lupa, itu maka akan mengundang dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi Datuk, satu soalan Datuk. Ya. Satu perkara kalau kita tengok dalam kehidupan manusia ni Datuk, kalau dalam bab berkaitan dengan pinjam duit
kita pinjam duit ke orang, cepat, laju ya. Tapi bab berkaitan dengan bayar balik hutang tu, kadang-kadang sampai terlupa ataupun buat lupa. Bagaimana itu dinamakan buat lupa. Buat lupa. Ya, dan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala risaukan kepada kita sehingga Allah turunkan ayat. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, kata Allah Taala. Tulis apabila kamu dah berhutang. Kerana takut kamu lupa, terlupa atau sengaja kamu buat lupa. Maka kena ada hitam putih di antara peminjam dengan orang yang memberi pinjam. Jadi oleh kerana itu dalam bab hutang ni saya nak tegur kepada umat Islam khususnya agar berhati-hati dengan hutang. Kita bila susah ada orang tolong kita. Orang dah bagi bantuan kepada kita. Bila orang dah bagi bantuan kepada kita, orang dah bagi peluang kepada kita untuk hidup, tiba-tiba kita lupakan mereka. Inilah yang saya katakan tadi, dia panggil kacang lupakan kulit. Orang dah tolong kita, Allah dah tolong kita. Kita lupa Allah, lupa manusia tadi. Maka kita manusia yang tak berguna, dan inilah orang yang tidak akan berjaya dunia dan akhirat. Itu sebabnya orang yang tak bayar hutang, azabnya sangat pedih. Dia pertama, Nabi SAW tak solatkan jenazah orang itu. Nombor dua, di akhirat kamu nak masuk syurga amat-amat sukar, kerana hutang itu akan dituntut oleh orang yang memberi hutang. Mungkin tak dunia, tapi di akhirat dia akan minta setiap inch daripada apa yang kita ambil. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi satu amaran lah bagi orang yang suka berhutang ni agar lebih berhati-hati dan juga pastikan untuk lunaskan hutang yang telah pun kita lakukan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Satu soalan sebenarnya banyak juga bermain di fikiran ramai penonton kita ni yang berkaitan dengan hutang. Jadi kena lunaskan juga tunaikan hutang kita insya-Allah. Jadi Datuk, kita nak beralih ke soalan berikutnya Datuk. Dalam baki masa yang ada di TV3 ni dengan raikan soalan berikutnya daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Datuk dan Da'i serta semua kru tanyalah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah hukum terlupa pada ibadah seperti solat dan puasa disebabkan penyakit nyanyuk ataupun penyakit Alzheimer? Hukum hakam terlupa yang bagaimanakah tidak membatalkan solat tetapi perlu digantikan dengan sujud sahwi? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Datuk. Apakah hukum terlupa pada ibadat seperti solat dan puasa? Kalau kita terlupa dalam solat, kita terlupa solat, kita terlupa puasa, ganti puasa dan sebagainya, maka dia ada hukum-hukum dia lah. Kalau dalam solat, kita kena sujud sahwi kalau tertinggal perkara-perkara sunat. Tapi kalau tertinggal perkara yang rukun, maka kita kena ulang 1 rakaat. Tapi kalau kita terlupa semua solat itu, maka kita kena qada sembahyang tersebut. Ini dalam solat. Begitu juga dengan puasa. Kalau kita terlupa tentang puasa, kita terlupa puasa Ramadan, pada bulan Ramadan kita terlupa 1 hari, maka kita wajib qada. Wajib qada. Cuma apabila kita terlupa berpuasa pada hari, kita terlupa bahawa hari tersebut kita berpuasa dan kita telah melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, sebagai contoh makan, minum, maka kata Nabi SAW, dia fal yutimmu saumah, maka dia teruskan puasanya, tak perlu dia dia membatalkan puasa kerana dia terlupa ketika makan itu. Sama juga dia melakukan jima. Dia jima dengan isteri dia lepas subuh, dia tak perasan dia hari puasa, dia jima, maka jima dia itu boleh tidak berdosa dan dia tidak batal puasa dan dia boleh teruskan puasa tersebut dengan syarat bila dia sedar saja dia sedang berpuasa, maka dia kena berhenti daripada perbuatan tersebut. Maknanya kalau dia tengah jima, dia kena berhenti jima. Kalau dia tengah makan, dia kena berhenti makan masa tu juga. Tak bolehlah dia tengah makan karipap, makan. Allah puasa. Dia buang balik. Dia buang balik. Ada benda lekat kat dekat. Apa ni, macam yalah boleh lepas makan, nak minum air, nak bilang air, tak boleh. Jangan ngada-ngada kau nak minum air pula. Dia dah terlupa, buat cara terlupa. Jadi kita kena ingat macam mana keadaan tu. Jadi
itu isu yang panjang, perlu dibincangkan detail, case by case. Wallahu a'lam. Jadi Datuk, tambah sedikit tentang kalau dah nyanyuk dan juga mungkin dia disebabkan keuzuran lah sehingga mana jadi terlalu ataupun terbiasa sangat terlupa ni, adakah masih lagi perlu digantikan ataupun qada solat? Dia tetap wajib ganti puasa, ganti dia punya semayang apabila dia sedar daripada nyanyuk ni. Nyanyuk ni dia ada dua. Nyanyuk yang berpanjangan tanpa henti sehingga dia meninggal dunia, itu dia dimaafkanlah. Dia tak perlu nak sembahyang, tak perlu nak qada dan sebagainya. Cuma puasa dia perlu digantikan dengan fidyah oleh ahli keluarga melalui harta simpanan, harta peninggalan arwah. Cuma kalau dia panggil apa tadi? Nyanyuk sementara. Dia kejap nyanyuk, kejap okey. Kejap time dia nyanyuk, dia tak tahu pun dia tak pakai baju. Dia tak berdosa walaupun dia telanjang bulat masa tu, sebab dia ni terlupa dan dia nyanyuk. Tapi bila dia sedar, dia wajib pakai baju. Dia wajib ganti puasa. Dia wajib ganti solat ketika dia telah sedar daripada nyanyuk. Begitulah seterusnya sampailah bila-bila. Jadi kalau sepanjang masa tu dimaafkan, tapi kalau macam nyanyuk sementara tu perlu diqadakan apabila dia dalam keadaan yang sedar, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, banyak lagi kita akan buatkan berkaitan dengan hukum hakam terlupa. Namun sebelum tu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jadi jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif sebentar saja lagi di TV9. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedap betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami, dan yang paling penting tak terlupa untuk kekal dengan kami. Dan juga kita sedang masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan hukum hakam terlupa. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi kita nak teruskan lagi dengan sesi kita pada pagi ini dengan soalan daripada Puan Masrifah Nur Jema'i, iaitu soalan yang keduanya, iaitu berkaitan dengan di antara lagi bentuk rukun yang dilakukan dalam solat yang perlu sekiranya terlupa untuk kita lakukan sujud sahwi. Datuk, silakan. Dalam solat apabila sebut rukun, kita kena buat. Kalau tak buat, kita tak sah, punya semayang itu tak sah. Yang kedua, kalau tertinggal satu daripada rukun itu, kena ulang satu rakaat. Dia tak boleh dah tinggal dah sampai rakaat akhir, lepas tu kita nak buat rukun saja, tak boleh. Dia kena buat satu rakaat terus. Itu kalau kita tertinggal rukun. Kalau kita tertinggal perkara-perkara sunat dalam solat, sebagai contoh sunnah-sunnah muakkadah, dua sunnah muakkadah, iaitu tahiyat awal dan juga orang kata kunut, dua. Bila kita tertinggal tahiyat awal, kita tertinggal kunut, maka kita disunatkan untuk sujud sahwi. Manakala kalau terlupa juga sujud sahwi itu, maka solat itu insya-Allah sah, tidak ada masalah. Walaupun tertinggal sujud sahwi, tetap sah solatnya. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan kedua-dua soalan daripada Puan Masrifah kita. Jadi kita nak raikan soalan berikutnya dengan meraikan pemanggil talian. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohani Musa dari Banting. Ya, Ibu Siti Rohani, apa khabar? Ya, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, silakan soalan pagi ni, Bu. Saya ingin bertanya biar tahu jangan keliru. Kalau kita solat, baca surah dalam solat lah. Solat apa-apa, surat wajib ke, solat sunat ke. Kita baca surah yang panjang seperti Abasa wa Tawalla ataupun Lam Yakun, tapi bila dah dapat sekarat, kita lupa yang seterusnya. Jadi kita gantikan surat yang pendek. Kita tukarlah, ganti kepada surat yang pendek. Adakah solat kita batal ke tidak? Itu saja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Rohani kita atas soalan. Silakan. Okey. Membaca surah selepas Al-Fatihah. Baca Fatihah itu rukun. Dia tak boleh tinggal. Tertinggal baca Fatihah, kita tak sah semayang. Selepas surah Fatihah, membaca surah-surah selepas itu adalah sunat. Sama ada nak baca panjang ataupun pendek.
Katakan kita terlupa dalam bacaan surah yang panjang, kita tak boleh nak sambung dah. Habis cara dah, cari tak jumpa ayat. Maka kita boleh berpindah daripada surah panjang itu kepada surah pendek untuk melancarkan solat. Maka tidak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah dan juga tidak membatalkan solat kita. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab merungkaikan kekhususan yang berada di dalam Ibu Siti Rohani kita sebentar tadi. InsyaAllah kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Datuk dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana jika terlupa dalam bacaan tajwid ketika membaca Al-Quran? Apakah menjadi kesalahan yang dimaafkan jika seseorang itu bukanlah hafiz atau hafizah Al-Quran? Mohon pencerahan Datuk. Terima kasih. Silakan Datuk. Okey. Kita baca Al-Quran, kemudian kita tersilap tajwid. Adakah kita berdosa? Kalau kita tak tahu, tidak salah. Cuma kita wajib belajar. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu kena baca dengan tartil, kata Allah Ta'ala. Wajib baca dengan tartil, baca dengan tajwid dan sebagainya. Kalau kita dah tahu, kita dah belajar, tersilap bacaan kita, adakah kita berdosa? Tak berdosa, sebab kita tersilap. Kita tahu, kita dah belajar, tapi tersilap juga, maka tak berdosa. Cuma yang ketiga, dia dahlah jahil, tak tahu, baca pula salah, sengaja baca salah, baru berdosa. Jadi itu adalah tiga lah. Kita kena faham lah macam mana situasi kita tu. Walaupun kita bukan budak tahfiz, bukan kita hafal Quran, kadang-kadang budak hafal Quran pun bacaan dia pun teruk juga. Itu lagilah dia boleh jatuh dosa. Sebab apa? Dia macam main-mainkan dengan Al-Quran. Dia patutnya mendalami betul, dia faham bacaan yang betul, dia boleh baca dengan betul, ikut tajwid dan sebagainya. Tapi dia ambil enteng, ambil endah tak endah, maka dia boleh jatuh dosa kalau dia tidak bersungguh-sungguh mendalami Al-Quran itu dengan betul. Sebab dia berada dalam bidang tersebut. Jadi itu satu amaran lah bagi orang yang menghafaz Al-Quran itu, bukan sekadar kita menghafaz, bahkan kita menjaga dan juga memelihara Al-Quran tersebut, insya-Allah. Jadi Datuk, satu soalan Datuk, berkaitan dengan seorang yang lupa tetapi sehingga mana mendatangkan kemudaratan pada diri. Sebagai contohnya dalam isu bunuh diri, seorang tu tahu berkaitan dengan hukum bunuh diri itu haram dan sebagainya, namun disebabkan oleh terlupa atau juga penyakit penyakit mental disorder sebagainya ini menyebabkan dia melakukan juga perbuatan bunuh diri, akan dimaafkan tu. Okey, kalau dia buat sesuatu perkara yang haram disebabkan ada masalah mental, ada masalah yang tak dapat dielakkan dan dia tak boleh kawal diri dia, maka dia membunuh diri. Ada orang sampai dia minum arak, ada sampai dia buat benda-benda yang tak sepatutnya, yang diharamkan oleh Islam. Mereka tidak berdosa sebab mereka berada dalam keadaan tidak sedarkan diri, mereka sakit, mereka tidak boleh kawal diri disebabkan masalah mental tadilah, maka dia tak termasuk daripada orang yang berdosa. Cuma kalau katakan dia segar, sihat walafiat, tak ada masalah, tapi dia pergi bunuh diri sebab stres ataupun sebab putus cinta dengan kekasih dia, maka dia bunuh diri. Bunuh diri tanpa sebab apa, dia pun sihat walafiat, maka itu dia akan berdosa dan hukumnya haram. Di akhirat dia akan diazab sebagaimana dia bunuh diri. Allahu Akbar. Jadi itu satu pencerahan. Sebab selama ni saya ingatkan orang yang mental illness dia pun bunuh diri juga ditanggungkan dosa. Rupanya mereka ni ada juga orang kata sedikit keringanan bagi mereka ini. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka, insya-Allah. Jadi Datuk, kita beralih dengan soalan berikutnya Datuk, daripada Puan Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Daim. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya Datuk, apakah bezanya antara terlupa, ragu-ragu dan lalai? Dan yang keduanya, bagaimanakah dengan solat seseorang itu apabila sujud lebih 2 kali kerana terlupa? Adakah terbatal solatnya? Mohon penjelasan doktor. Terima kasih Dr. Danai, sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan. Baik. Apa beza antara terlupa, ragu-ragu dan lalai? Terlupa ini macam saya katakan tadi, terlupa dia faqdul ma'lum fi zihni. Dia terlupa perkara yang dia tahu sebelum ni. Itu tak apa, dia tak berdosa. Ragu-ragu, was-was.
Manakala lalai ni dia sengaja buat lupa. Disebabkan nikmat itu dia terlupa. Dia sengaja buat lupa, dia sengaja menjadi orang yang lain daripada yang sepatutnya. Bagaimanakah solat seorang itu apabila sujud lebih 2 kali kerana terlupa? Adakah batal solat? Tak batal. Bila terlupa dia tak batal. Dia sembahyang terlebih ke, dia sembahyang kurang, dia tak ingat. Tak batal puasa. Tak batal dia punya solat dan tak batal pun dia punya tawaf. Ya. Sujud 2 kali, lebih 2 kali. Dia pergi sujud 3 kali ke? Sujud. Sujud, duduk di antara sujud lagi, lepas tu duduk di antara sujud, dia ingatkan dia masih lagi sujud di antara 2 sujud lagi. Duduk di antara 2 sujud. Dia pun sujud sekali lagi, baru dia bangun untuk kali ketiga. Bangun untuk rakaat yang ketiga. Tak batal puasa. Sembahyang. Sebab dia tak sedar. Kecuali dia sedar. Kalau tu imam, senang. Ada orang tu ingatkan dia ada munabih. Subhanallah. Dia pun tahu dia silap, dia terlebih rakaat. Wallahu a'lam. Jadi mudah terjawab soalan daripada Ana Karnina, iaitu berkaitan dengan apabila situasi dalam situasi solat terlupa dan sebagainya, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, banyak lagi kita akan bualkan berkaitan dengan hukum hakam terlupa. Namun sebelum tu kita berhenti berehat seketika, kembali sebentar lagi di dalam segmen terakhir untuk episod kali ini. Insya-Allah, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, bertemu kembali kita di rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi ini. Berjam celik, sedar tak sedar kita sudah pun berada di blok yang terakhir untuk episod pada kali ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar pada pagi ini berkaitan dengan hukum hakam terlupa akan membantu sedikit sebanyak di dalam perjalanan ibadah kita, perjalanan perbuatan kita sepanjang hari-hari kita yang akan mendatang, insya-Allah. Jadi sedang sekalian, kita teruskan lagi dengan meraihkan beberapa soalan daripada sahabat-sahabat kita dengan saki baki masa yang ada ini, insya-Allah. Dengan soalan berikutnya daripada saudari Fas Ismail. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana orang yang telah lupa nazar bagi dirinya? Terima kasih Datuk dan Da'i. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Berkaitan juga dengan nazar, mungkin dia terlupa bilangan hari. Sebagai contoh dia nazar nak puasa 2 hari, tapi dia dah nak melakukan, dia terlupa 2 hari ke 3 hari ke, bagaimana Datuk? Okey. Dia bila sebut nazar, dia wajib tunaikan nazar tersebut. Katakan dia nazar nak berpuasa, kan? Maka dia wajib puasa nazar. Ya, satu. Nombor 2, dia ada angka adat. Berapa dia punya hari dia nak puasa? 2 ke, 3 ke, 4 ke? Jadi dia dah niat, dia masa dia bernazar 3. Lepas tu dia lupa. Aku ni nazar dulu 2 ke 3 ke, 2 ke 3. Maka dia kena ambil yang maksimum. Oh, banyak. Dia kena, maknanya dia kena puasa sampai 3 hari lah. Dia puasa 2 ke 3, ambil yang maksimum, ambil 3. Jadi itu mudah-mudahan kalau terlupa tu tetap kena laksanakan jugalah. Tapi kalau dah betul-betul terlupa tu bagaimana pula? Kalau betul-betul lupa tak ada apalah. Maknanya dia tak berdosa lah. Cuma kalau dia tak boleh buat, dia kena bayar kafarah. Kalau tak mampu nak lakukan nazar, maka perlu membayar kafarah. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Kak Juzabidi. Assalamualaikum Datuk dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi seseorang ketika masa mudanya telah meninggalkan solat dan puasa di bulan Ramadan, ketika dia berusia, dia telah insaf. Bagaimanakah untuk dia menggantikan ibadah puasa yang ditinggalkan sedangkan dia terlupa jumlah puasa yang ditinggalkan? Mohon nasihat Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Kita tambahan pula dah dekat dah ni. Nak menghampiri bulan Rajab, seterusnya Syaban juga Ramadan ni Datuk. Bagaimana Datuk? Okey. Dia sepatutnya dia ni berpuasa penuh pada bulan Ramadan, tapi zaman-zaman jahiliah dia banyak tinggal dan sebagainya, dan dia tak tahu berapa banyak dia tinggal. Maka dia kena puasa semaksimum yang dia boleh. Pertama, dia kena ganti. Dia kena ganti maksimum yang dia ingat. Jangan ambil yang minimum, ambil yang maksimum yang dia ingat. Biar lebih, jangan kurang. Itu yang pertama. Nombor 2,
dia orang kata apa? Dia fidyah. Dia kena bayarlah. Bayar mengikut apa yang diingat. Maksimum juga yang dia kena diingat, dan dia bayarlah fidyah itu untuk setiap hari di kulli yaumin mud. Setiap hari satu mud. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi nak lebih tahu berapakah kadar bayaran tu, boleh untuk rujuk kepada pusat urus zakat yang berhampiran dengan anda, insyaAllah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Facebook, daripada saudari An Rin. Assalamualaikum Datuk dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukum pelupa sampai terjadinya kematian? Contohnya terlupa anak di dalam kereta, terkunci anak dalam rumah dan sebagainya. Adakah dikira berdosa kerana pelupa itu membuatkan nyawa terkorban? Terima kasih Datuk dan Da'i sama-sama. Ini satu soalan yang berkaitan dengan isu semasa kat Datuk. Silakan. Dia ada kes terlupa betul. Terlupa betul. Tapi dalam isu-isu seperti macam terlupa anak dalam kereta sampai bawa mati, itu dipanggil careless. Careless ni macam bahasa Melayu apa? Lalai lah. Lalai, tak fokus. Dia dalam bab-bab menjaga anak ni, dia jangan kita terlupa anak. Nyawa ni kita kena jaga. Kalau di negara orang putih, kalau kita beli barang, kita jangan masukkan barang dulu dalam kereta. Masukkan anak dulu dalam kereta, agar anak tu tak main-main kiri kanan, takut kena langgar kereta. Jadi dia orang kata masukkan anak dalam kereta, kemudian kita masukkan barang, lepas tu terus berjalan. Ada setengah orang dia ni jenis careless. Dia anak main dalam kereta, dia tak tengok dulu anak tu ada ke tak ada. Lepas tu dia pergi pejabat, dia tinggalnya anak dalam kereta, mati anak dia, na'udzubillah. Itu sebabnya orang-orang macam ni, macam dia tersilap, itu panggil tersilap lah, dia panggil al-khata'. Dia tersilap, tak sengaja, tak ada orang nak bunuh anak dia. Jadi bila dia dah tertinggal macam tu, adakah dia berdosa? Dia tak berdosa, kerana dia tidak sedar dan dia tidak tahu apa yang berlaku ketika itu. Dan dia pun silap kerana tidak semak ataupun tengok di belakang kereta dia ada orang ke tak ada orang. Wallahu a'lam. Jadi tersilap dan juga tak sengaja itu dimaafkan dan juga tidak ditanggungkan dengan dosa. Mudah-mudahan kita semua dijauhilah dengan terlupa yang boleh mendatangkan kematian ni, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada saudara Fadli Maksyah. Assalamualaikum Datuk, Da'i dan semua kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah cara petua atau sunnah yang boleh diamalkan untuk mengelakkan daripada terlupa atau nyanyuk? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan tu. Okey, banyakkan membaca Al-Quran macam saya sebutkan tadi. Apa amalan sunnah yang bagus untuk kita amalkan agar kita tidak terlupa? Banyakkan kita membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran dan menganalisa Al-Quran tersebut. Jadi ingatan kita insya-Allah akan jadi kuat dan akan jadi mudah untuk menghafal. Wallahu alam. InsyaAllah. Jadi Al-Quran itu cahaya dan juga menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Jadi Datuk, ada soalan. Kadang-kadang kita berkaitan dengan salah satu orang kata apa, zaman kanak-kanak dululah kan, berkaitan dengan pemakanan ni, ibu ayah kita terlalu mengambil berat lah tentang pendidikan juga pertumbuhan anak-anak ni. Tentang penggunaan kismis minda, kadang-kadang madu, kadang-kadang kacang bijak. Adakah benar perkara-perkara ini mampu untuk menghilangkan daripada sifat lupa dan juga meningkatkan sistem pemikiran anak-anak ni? Silakan Tok. Saya tak tahulah dari sudut saintifik ni macam mana kan. Bila kita makan kismis bijak lah, kacang bijak lah, apa semua bijak kan. Tapi anak kita tak pandai-pandai, dia kata. Satu hal juga, jangan percaya kepada benda-benda macam tu kan. Kita makan je lah, kita berdoa pada Allah Ta'ala dengan makanan yang anak kita makan, dengan minuman yang anak-anak kita minum, akan menyebabkan anak kita ini kuat ingatan dan mudah untuk menghafaz dan sebagainya. Itu yang pertama. Nombor dua, adakah dengan makan kismis minda ke, kita makan buah buah tamar ke, kita makan kacang cerdik ke, apa semua kan, adakah menyebabkan kita bijak? Itu perlu kepada kajian saintifik dan perlu rujuk kepada pakar-pakar. Apa yang ada dalam kandungan kacang-kacang tu, apa yang ada dalam kandungan kismis, apa ada dalam kandungan kurma, adakah semua ini orang kata apa boleh menguatkan ingatan? Perlu kepada satu kajian yang mendalam
dalam bidang tersebut. Wallahu a'lam. Jadi untuk makanan-makanan tersebut perlukan kajian yang mendalam daripada sudut saintifik. Jadi supaya kita semua bolehlah nak tahu sama ada itu ada mitos ataupun ada kebenarannya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita nak beralih lagi dengan soalan berikutnya dengan meraihkan soalan daripada sahabat Facebook kita Puan Siti Nurbayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah berdosa jika seseorang itu terlupa apabila bernazar dan tidak melakukan niat nazar itu sehingga dia meninggal dunia, dan adakah perlu seseorang itu berhati-hati ketika bernazar kerana takut datangnya sifat lupa itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Datuk. Okey, soalan dia, adakah berdosa jika seorang itu terlupa apabila bernazar dan tidak melakukan niat nazar itu sehingga dia meninggal dunia? Adakah berdosa dia bernazar dan dia lupa? Tak berdosa. Walaupun dia dah niat. Ada orang dia tak niat pun. Jadi bila tak niat untuk bernazar, maka tak jadi nazar. Jadi dia kena niat, ada niat untuk membuat nazar. Tapi bila dia niat, dia tak wasiatkan, dia tak maklumkan kepada anak-anak. Bila meninggal dunia, orang tak tahu yang dia bernazar. Adakah dia berdosa? Dia tak berdosa, dan dia tidak perlu pun menggantikan benda itu. Kalau anak-anak dia tak perlu pun gantikan, sebab anak-anak pun tak tahu berapa yang dia nazar, apa yang dia nazar, semua tu tidak tahu. Maka dalam isu ini, ya, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, bernazar ni kalau boleh, bila kita dah bernazar, pesan pada anak-anak. Kata saya ada bernazar, mak ada bernazar, abah ada bernazar, anak ada bernazar. Bagi tahu kepada keluarga yang hidup ni, mana tahu sebelum kita kalau kita meninggal mengejut, na'udzubillah lah kan, ya, tak panjang umur, maka keluarga kita tahu bahawa kita ada nazar yang belum tertunai, dan daripada duit harta warisan kita itulah akan digunakan untuk membayar nazar. Dan insya-Allah soalan yang kedua tu Datuk, berkaitan dengan adakah itu memberikan kita sebenarnya tentang nazar ini satu benda yang perlu dititik beratkan sebelum kita melakukan satu nazar tu. Nazar ini benda yang sunat. Ya, sunat yang Nabi tak berapa galakkan. Kalau nak buat je lah. Tak payah kamu nak nazar. Tapi kalau nak buat boleh, nak bernazar boleh, tapi wajib kita ganti ataupun kita buat apa yang kita sepatutnya buat dan yang telah kita janji dengan Allah Ta'ala. Kalau tak mampu buat, kita wajib bayar kafarah. InsyaAllah. Nazar sunat tetapi tidak digalakkan oleh Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih lagi dengan soalan berikutnya di dalam saki baki masa yang tinggal ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada saudari Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, adakah dengan kita selalu membuat maksiat atau melihat sesuatu keburukan akan menjadi asbab kita mudah lupa, dan bolehkah Ustaz berikan doa supaya kita mudah untuk mengingati dan tidak lupa terutama dalam mengerjakan ibadah? Terima kasih. Silakan. Okey. Kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ketika Imam Syafi'i rasa macam ingatan dia tu tak kuat sangat. Padahal ingatan dia sangat kuat, kan? Syakautu 'ala al-waqi' ala su'i hifzi fa arsyadani 'ala tarkil ma'asi. Fa innal 'ilma nurun fa nuru la yuqbal minal 'asi. Kata Waqi', kalau kamu tak nak lemah ingatan, kalau kamu tak nak jadi susah untuk menghafaz, jangan buat maksiat. Kerana ilmu itu cahaya, dan cahaya takkan terima daripada orang yang melakukan maksiat. Jadi tinggalkan maksiat macam tadi lah. Bila kita buat kemaksiatan, kita buat benda-benda yang salah, kita buat benda-benda yang Allah larang, makan benda-benda yang tak barakah, semua ini akan menyebabkan kita, tuan-tuan perempuan, menjadi lemah ingatan. Bahkan kita kena elakkan daripada buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi itulah dia juga mengatakan kepada kita bahawa kita perlu meninggalkan maksiat, sebab maksiat itu mampu membunuh segala amalan kita dan juga mampu untuk merencatkan kita punya pemikiran. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Sebenarnya kita sudah pun berada di penghujung rancangan, Datuk. Dan sedikit doa ringkas kepada Datuk, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih Datuk di atas perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan Datuk dalam kesihatan. Amin, panjangkan usia Datuk untuk terus menyampaikan ilmu kepada kami semua, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanyalah Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Dai Hakim dan juga ahli panel kita Ustaz Muhammad Abdullah yang akan berkongsi kisah sirah berkaitan dengan salah seorang tokoh hadis iaitu Imam At-Tirmizi. Jadi saudara sekalian, jom sama-sama kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita seterusnya. Terima kasih. Saya mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana. Jadi kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.